Yang di-Pertuan Agong mahu rakyat hidup harmoni, bersatu hati. Malaysia sedia salur bantuan diperlukan Maghribi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembara kenali Borneo pada pesta keramaian bersama rakyat di Pantai Bungai Bakenu Miri yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan rakyat supaya menjalani kehidupan secara harmoni dan kekal bersatu hati. Ini penting demi kestabilan dan kemajuan negara. Tegas baginda, jika rakyat hidup aman damai, kerajaan boleh fokus kepada usaha memajukan negara. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa gembira dan kembara kenali Borneo akan kekal dalam ingatan. Hari ini satu hari cukup besar hati pada kita keluarga. Satu ingatan yang tetap ada di hati kita sepanjang hayat, insya-Allah. Ramayan pun sudah cukup. Ini bermakna ramayan jauh, ramayan dekat, tetap ada di hati kita semua. Pantai Bungai Bakenu merupakan sebuah penempatan tepi pantai masyarakat Kedayan, juga salah satu lokasi tarikan pelancongan di Miri. Diiringi pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong tiba di Pantai Bungai kira-kira jam 12.30 hari dan dipersembahkan dengan kulintangan atau tarian selamat datang masyarakat Kedayan. Ribuan rakyat dari pelbagai daerah di Miri berkunjung Pantai Bungai untuk bertemu dan bersua muka dengan Seri Paduka berdua. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berkenan menyertai sukan rakyat, bermain congkak, seremban dan berkenan dengan rakyat bermukun. Sebuah tarian dan nyanyian tradisi yang sinonim dengan masyarakat Melayu Sarawak. Dari Miri, konvoi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong tiba di Masjid Al-Falah, Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu pukul 6 petang tadi. Baginda berdua disambut Menteri Pelancongan, Industri, Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bersama ribuan penduduk Bintulu. Seri Paduka berdua dipersembahkan dengan tarian masyarakat Penan dan orang Ulu sebelum yang di-Pertuan Agong menandatangani plak dan menerima cenderamata hasil kraf tangan tempatan. Al-Sultan Abdullah dan rombongan turut menunaikan solat Maghrib bersama penduduk. Terdahulu, Raja Permaisuri Agong dan pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menyampaikan sumbangan kepada 100 asnaf Kampung Penan Muslim Batu 10. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok. Pencapaian bagi 2 tahun pertama diukur dan dinilai semula. Turut dijangkakan pada pembentangan itu nanti, penetapan hala tuju bagi tahun 2023 hingga 2025. Dilaila Kadir ada laporannya. Bukan sekadar mengambil kira maklum balas di tahap kementerian. Dasar dan inisiatif yang bakal diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berpandukan keperluan dan keutamaan rakyat, komuniti perniagaan serta kesemua negeri. Melibatkan kerjasama antara agensi, kerjasama antara kementerian dan juga kerjasama antara pihak kerajaan dan pihak swasta. Semua harus menggembling tenaga kerana ini bukan sahaja menjadi beban yang harus diletakkan pada badan-badan berwajib ataupun kementerian. Industri swasta, sama ada syarikat berkaitan kerajaan GLC ataupun syarikat berkaitan pelaburan kerajaan GLIC haruskan memain peranan utama. Kajian separuh penggal RM ke-12 disifatkan sebagai rancangan baharu oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ia juga perlu dinilai semula secara total mengambil kira tempoh pandemik COVID-19 yang mengubah pelbagai perkara. RMK ke-12 ini adalah satu perjalanan panjang negara bagi mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Walaupun ada pandemik, walaupun tidak ada pandemik, justru kita harus meletakkan ia satu kaedah pengukuran yang universal.
Dengan semua inisiatif yang telah pun diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan termasuk Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 RM ke-12 diyakini bakal mewujudkan industri berevolusi tinggi dan negara berpendapatan tinggi. Delila Kadir, RTM. Baik, mengulas kemenangan calon kerajaan perpaduan dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram membuktikan kematangan politik rakyat Johor. Kematangan itu membolehkan mereka membuat keputusan bijaksana dalam memilih calon berwibawa dan bekerja untuk rakyat untuk menjamin kestabilan negara. Pengundi-pengundi di Johor adalah berbeza dengan pengundi-pengundi di negeri-negeri yang telah menjalani pilihan raya di 6 negeri. Pengundi-pengundi di Johor ini lebih matang dan boleh menilai tentang parti mana, gabungan mana yang lebih baik demi kestabilan politik negara melalui pemilihan ahli parlimen dan juga kestabilan di Dewan Undangan Negeri Johor. Ini membuktikan bahawa keabsahan telah dilakukan untuk calon daripada kerajaan perpaduan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Presiden Barisan Nasional ditemui selepas merasmikan Perhimpunan Agung tahunan ke-15 Parti Makal Sakti di Pusat Dagangan Dunia WTC. Kemenangan Pakatan Harapan PH pada pilihan raya kecil di Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram membuktikan kerjasama PH dan Barisan Nasional BN semakin diterima baik. Menteri Komunikasi dan Digital dan juga Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil berkata, kemenangan itu turut menunjukkan segala usaha Kerajaan Perpaduan diterima rakyat Johor. Jadi ini membuktikan bahawa semangat perpaduan itu, kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membuahkan hasil dan ada pihak-pihak yang berkata mereka cuba membayangkan undi satu-satu kaum ini dengan satu pihak. Itu tidak benar. Kerana kalau kita lihat peratusan contohnya komuniti Melayu di Simpang Jeram tu besar, signifikan dan tidak mungkin majoriti yang begitu besar dapat diperoleh sekiranya sokongan itu hanya datang daripada kaum bukan Melayu sebagai contoh. Beliau menyatakan selepas menghadiri program Klang River Festival 2023 di Klang, Selangor. Baik, susulan kejadian gempa bumi bermagnitud 7.0 di Maghribi. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir akan menghubungi rakan sejawatannya Menteri Hal Ehwal Luar Maghribi Nasir Bourita bagi mendapatkan maklumat terkini dan seterusnya menawarkan bentuk bantuan yang diperlukan. Menurut kenyataan Kementerian Luar, Duta Besar Malaysia ke Maghribi Datuk Astanah Abdul Aziz telah dihubungi bagi mendapatkan perkembangan terkini kejadian. Sehingga kini tiada laporan yang melibatkan rakyat Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri juga mengucapkan simpati dan takziah kepada semua mangsa yang terlibat dalam bencana itu. Warga Malaysia di Maghribi dinasihatkan untuk tetap berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Mereka juga digalakkan mendaftar dengan Kedutaan Malaysia. Sekurang-kurangnya 2,000 orang maut dan lebih 2,000 lagi cedera akibat gempa bumi kuat tersebut. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Kemajuan dan kesukanan mengukuhkan keharmonian. Satu hati walau dalam kepelbagaian, mengeratkan jurang yang memisahkan.
Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Ayuh bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Persatuan Pereka Bumi Putera Malaysia MBDA mengetengahkan rekaan batik menerusi kempen My Gaya Month 2023 bermula 24 Ogos lalu. Presidennya Rasta Rashid berkata ia bagi menyambut saranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi melestarikan batik tempatan. Pengetahuan tentang rekaan batik Malaysia perlu diperluaskan bagi memberi kesedaran mengenai batik itu sendiri. Target untuk jualan KBBM 2021 ya adalah sebanyak 250,000. Waktu itu adalah hybrid time. Hybrid time means is online dengan physical punya forum dilaksanakan. Tahun lepas KPDN memberi anggaran kepada MBDA untuk melaksanakan lebih kurang RM500,000 untuk memastikan bahawa kempen KBBN ini berkesan. Daripada 24 hari bulan yang lalu, galakan yang sangat memberangsangkan kerana di dalam 30 designer ini sampai hari ini, hanya saya rasa dalam 2 minggu, kita telah pun mencapai dalam kadar RM400,000. So harap-harap pencapaian 1 juta itu matlamat itu dapat dicapai, insyaAllah. Rasta berkata demikian selepas pertunjukan fashion My Gaya Month 2023 di Kuala Lumpur. Kempen My Gaya Month 2023 yang mengetengahkan dan mempromosi barangan Malaysia menerusi produk fashion, gaya hidup dan teknologi berlangsung selama sebulan bermula 24 Ogos hingga 25 September 2023. Bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET perlu dilihat sebagai peluang kepada golongan belia mendapatkan pekerjaan dan meraih pendapatan setimpal pada masa depan. Ibu bapa dan belia sendiri tidak perlu sangsi kerana TVET kini diperkasa menerusi peruntukan RM6.7 bilion bagi pelaksanaan pelbagai inisiatif. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami. Saya pilih TVET sebab dia menawarkan peluang pekerjaan yang tinggi dan saya tak rasa dia adalah pilihan kedua saya. Saya memilih TVET kerana TVET ini memberikan peluang pekerjaan yang tinggi, masa depan yang cerah dan juga memberikan kemahiran yang tinggi. Saya memilih TVET kerana TVET ini menjamin saya punya masa depan dan juga ia membantu untuk meningkatkan kemahiran saya, dan jangan jadikan TVET ini sebagai pilihan kedua. Pada 22 Ogos lalu, laporan media menyebut lebih 70% atau 4,630 daripada 6,361 calon yang ditawar kemasukan ke Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS bagi sesi pertama tahun ini menolak TVET. Pendedahan itu mengejutkan memandangkan banyak inisiatif yang ditawarkan kerajaan untuk memperkasa TVET. Jelas timbalan Dekan Pembangunan Mahasiswa dan Gaya Hidup Kampus UniKL, Muhammad Firdaus Hassan, antara yang menjadi kemungkinan penolakan kursus TVET adalah persepsi negatif dan kurangnya kesedaran berhubung kepentingan bidang teknikal dan vokasional. Apabila pelajar-pelajar lepasan TVET, mereka melihat kepada jalan kerja ataupun penubuhan ataupun kerjaya mereka. Berapakah pendapatan bulanan yang sepatutnya mereka dapat? Jadi sebelum ni, pendapatan untuk pelajar-pelajar TVET ni agak rendah. Tapi bermulanya tahun ni, kerajaan kita telah cuba untuk meminimumkan pendapatan pelajar TVET sehingga RM2,000. Selain itu, dengan kesediaan beberapa syarikat gergasi seperti Tesla untuk melabur dan beroperasi di Malaysia, graduan TVET akan menjadi pilihan utama.
Justru sudah tiba masanya untuk lebih ramai belia tanpa mengira kaum menceburi bidang TVET. Itu harapan dan visi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi merealisasi hasrat itu, Ahli Dewan Negara Datuk Dr. Nelson Ranganathan yang juga pengerusi Biro Pendidikan MIC menyeru pelajar Cina dan India menyertai sektor TVET berikutan jumlah peratusan pelajar kaum tersebut yang rendah. Kalau kita boleh tengok di seluruh institusi TVET di negara ini memang ada kekosongan. Ada tempat lebih daripada permintaan. Tempat untuk mengikuti program TVET ini memang lebih daripada permintaan. Maka tidak ada memang tidak ada kota. Lagi peluang pun memang sedia ada. Itu institusi-institusi TVET kerajaan. Tetapi juga di institusi-institusi TVET swasta tidak ada kota langsung. Rakyat juga perlu sedar TVET merupakan kekuatan pendidikan bagi kebanyakan negara maju seperti Korea Selatan, Jepun, Jerman dan China dalam meningkatkan kualiti kemahiran sebagai kayu pengukur pembangunan negara. Sektor TVET di negara menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor yang melibatkan kemahiran. Ditambah pula dengan kemasukan syarikat-syarikat gergasi dari dalam dan luar negara yang sedia untuk melatih graduan-graduan TVET merupakan satu titik utama kepada negara dalam meningkatkan industri dalam sektor TVET. Dicampur pula dengan inisiatif-inisiatif yang telah ditawarkan oleh kerajaan turut membantu pelajar-pelajar atau graduan TVET untuk melanjutkan atau meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam sektor-sektor yang berkaitan. Muhammad Cina Sami, RTM.